Bimbang tuan-tuan, kubur ni tentang cerita bab kubur ni memang bimbang tuan. Kalaulah satu hari tuan-tuan Nabi cerita di dalam kitab Rahsia Kematian, Nabi cerita. Nabi kata apa? Satu hari aku masuk ke masjid, aku terdengar suara daripada sahabat-sahabat aku duk gelak ketawa dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni tuan-tuan merah muka dia. Nabi rasa macam nak pergi marah. Nabi rasa macam tak puas hati dengan sahabat dia ni sebab duk gelak banyak sangat. Nabi pergi bagi tahu kat mereka ni, Nabi kata apa? Kalaulah hampa semua tahu keadaan manusia ketika mana diazab di alam kubur, ketika mana dimasukkan ke dalam liang lahat, manusia kena seksa teruk bertubi-tubi ini, nescaya kamu tidak akan rasa nak gelak di atas muka bumi Allah ni. Sahabat dengar-dengar ni tuan-tuan, kecut perut. Sahabat tanya, hang tengok apa ya Rasulullah? Ini bahasa saya lah tuan-tuan, tapi sahabat tak cakap macam tu. Nabi kata apa? Aku sedang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia sedang disiksa di alam kubur. Antaranya apa? Sebab apa ya Rasulullah? Banyak sebab. Kalaulah manusia tahu keadaan manusia tu dahsyat di alam kubur, nescaya dia takkan berani gelak banyak di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab tu Al-Quran rakam kata-kata Nabi ni. Quran kata apa? Falyadhaku qalila waliyabku katsira. Hendaklah kamu gelak ni di dunia ni sikit, dan menangis ni biar bagi banyak. Quran cakap ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan ni sekalian, ada beberapa amalan yang boleh kita terhindar daripada seksa kubur ni tuan. Yang pertama tadi apa dia? Doa selepas tahiyat akhir tadi. Yang kedua yang boleh hindarkan diri kita ni daripada kena seksa alam kubur ni tuan-tuan, antaranya sebab apa? Sebab kita melazimkan diri kita membaca surah Al-Mulk setiap malam. Macam kita lah, macam masjid tuan-tuan, syukur banyak-banyak tuan-tuan. Sebab imam-imam tuan-tuan membimbing tuan-tuan untuk melepaskan tuan-tuan daripada kena azab di dalam kubur. Syukur. Tapi kena baca. Jangan dengar-dengar tu imam tu baca, tuan-tuan start motor, alhamdulillah aku terlepas siksa kubur. Yang tu bukan terlepas siksa kubur tuan-tuan, kena teruk lagi dalam kubur tuan. Sebab orang dah baca surah Al-Mulk, dia nak balik tuan. Syarat baca surah Al-Mulk ni tuan-tuan, jangan balik baca di rumah, terutama di atas katil, jangan baca. Takkan habis tuan. Baru baca 5 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Hilang pun dah. Hilang daripada radar dah. Tak percaya betul-betul baliklah baca atas katil. Takkan habis. Ustaz kami dah baca, Ustaz tak pernah habis, Ustaz 10 tahun dah kami baca. Memanglah tak habis sebab baca atas katil. Baca di masjid macam tuan-tuan doa amal selalu selepas isyak ni tuan-tuan, itu bagus. Tak lama mana pun, 7 minit sampai 10 minit ni habis. Habis tu kita dah dapat insurans nak selamatkan kita daripada terkena azab di alam kubur. Bui tuan-tuan, alangkah ruginya sesiapa yang tak membaca surah Al-Mulk selepas isyak ataupun di malam hari. Yang ketiga yang boleh lepaskan kita daripada azab kubur ni tuan-tuan, antaranya apa? Infak yang kita berikan kepada masjid-masjid dan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tu tak kena azab kubur. Lagi Ustaz, yang keempat antaranya, banyak lagi tuan-tuan, bukan 4 ni saja, banyak lagi. Yang keempat ni, kematian kita tidak diratapi. Adik-beradik kita, isteri kita, suami kita tak meratap di atas kematian kita. Yang tu selamat kita. Tetapi kalau adik-beradik kita, saudara kita, isteri kita, suami kita duk meratap kematian kita ni, yang tu mengundang beban kepada kita. Saya ambil satu sikit je cerita kan. Ketika mana kita dimasukkan ke dalam liang lahat, masuk ni tuan-tuan, masuk. Ketika itu kaum kerabat ataupun sahabat handal kita yang duduk di atas kubur ni tuan-tuan,
yang duk menyebut tentang kemuliaan yang ada pada kita. Dia duk puji kita, dia duk cakap tentang kebaikan kita, dia duk muliakan kita. Ketika mana saat kita duk berada di alam kubur nanti tuan-tuan, ketika itu kaum kerabat kita pakat duk puji kita, duk memuliakan kita. Malaikat ni tuan-tuan, dia terus sambak kita. Malaikat turun ni tuan-tuan, malaikat duduk dengan kita ni, malaikat tanya kita. Malaikat kata apa? Isma' ma yaqulun. Dengar tu, apa yang mereka duk puji hang sekarang ni. Hang dengar elok-elok apa yang mereka kata ke hang. Bila kaum kerabat ni duk puji dia ni, puji kata dialah tempat bergantung kami, dialah tempat segala-galanya kami, dialah orang mulia, dialah orang yang hebat, dialah orang yang berpangkat, dialah orang yang berdarjat. Malaikat kata apa? Isma' ma yaqulun. Bahkan malaikat cabak kepada si mati tersebut. Sebab tu tuan-tuan, segala apa kemuliaan yang ada pada kita tak boleh menjaminkan kita di alam barzah, terutamanya pangkat dan takhta yang ada pada kita. Malaikat kata apa? Kunta syarifan wa kunta amiran wa kunta kariman. Betulkah hang ni mulia sangat? Betulkah hang ni adalah seorang pemimpin? Betulkah hang ni sebagai tempat yang bergantung orang ni kepada hang? Kata si mati. Si mati kata apa? Wa qala al-mayyit. Si mati kata, uskutu wailatahum. Weh, diamlah hampa semua, jangan duk puji aku dah, jangan duk sebut dah tentang kebaikan aku ni. Aku duk kena tanya, aku duk kena cabak dengan malaikat ni, tak habis-habis ni. Sebab hampa duk puji aku sangat-sangat ni, malaikat dah cabak aku dah ni. Bila habis manusia ni kata kepada dia, terus malaikat kata apa? Wahai bumi, himpit bang dia, bagi berkecai bang tulang dia ni. Berkecai tulang ni, Nabi SAW sebut, kedengaran himpitan di alam kubur ni tuan-tuan, sejauh timur dan barat ni tuan-tuan, bergegak dengar ni himpitan kubur kepada diri kita ketika mana kita berada di alam barzah. Saya ambil daripada mana ni tuan-tuan kata-kata ni tuan-tuan? Daripada satu kitab Rahsia Kematian, Kiamat dan Akhirat, karangan Imam Qurtubi, yang ada hadis cerita di dalamnya. Tuan-tuan, so tuan-tuan, kita duk hidup dalam masa keadaan umur kita duk panjang ni tuan-tuan, bina kehidupan kita untuk keamanan dan kebahagiaan kita di alam barzah nanti. Jangan tinggal, jangan lalai dengan dunia, jangan bangga dengan kedudukan kita, jangan bangga dengan apa yang kita ada. Bahkan cari kedudukan, bina kedudukan kita di sisi Allah daripada di sisi makhluk.